Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada hari Jumaat pada hari ini, di mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas salati alayya lailatal jum'ah wa yaumaha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Jadi kita ambil berkat pada hari ini, kita baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah para jemaah sekalian, insyaAllah pagi ini kita akan teruskan membaca kitab Al-Adhkar, zikir-zikir yang ini karangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita telah sampai kepada bab membaca doa selepas tasyahud akhir. Jadi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dia letakkan satu bab selepas daripada bab selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas bacaan tasyahud, letak pula bab membaca doa selepas tasyahud akhir. Maksudnya habis kita selawat daripada selawat Ibrahimiyah, maka digalakkan kita untuk, Nabi ingatkan kita untuk membaca doa. Bahkan disebutkan oleh para ulama, dia mengatakan apa? Ada beberapa tempat yang dibaca doa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa di dalam sembahyang. Antaranya ialah selepas daripada takbiratul ihram, yakni kita membaca doa iftitah. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada takbiratul ihram, Nabi membaca doa iftitah. Kemudian bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui dalam satu hadis yang menceritakan panjangnya solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada sahabat ikut Nabi dalam sembahyang tahajud itu, sembahyang malam itu, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca hampir 6 juzuk dalam satu rakaat. Dan sahabat menceritakan Nabi bukan baca direct. Kerana dikata apa? Nabi pun turut berdoa bila melalui ayat azab, bila juga melalui ayat rahmat. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa pada rakaat, dan juga pada i'tidal, dan juga sujud, dan juga duduk di antara dua sujud, dan juga Nabi membaca doa ketika selepas daripada tasyahud akhir yang kita panggil dengan tahiyat akhir. Jadi ini adalah tempat yang sepatutnya kita baca doa, dan ini adalah tempat yang ada doa yang khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan tengok apa yang diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, bab membaca doa selepas tasyahud akhir. Ketahuilah bahawa doa selepas tasyahud akhir memang disyariatkan tanpa khilaf. Tanpa khilaf memang disyariatkan kita untuk membaca doa. Kami meriwayatkan pada kedua sahih Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka membaca tasyahud. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan tasyahud ini diajar oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dah lalu ada beberapa riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan membaca tasyahud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata akhirnya, sesudah itu pilihlah doa-doa yang lain. Lepas daripada kita baca tasyahud habis daripada apa? Daripada membaca selawat Ibrahimiyah, Nabi kata sesudah itu pilihlah doa-doa yang lain. Dalam riwayat Bukhari saja, dia boleh memilih dari doa-doa yang lain mana yang dia suka, lalu berdoa dengannya. Dalam riwayat Muslim saja pula, kemudian dia boleh memilih dalam perkara ini apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Dan ketahuilah, dan ada ta'liq daripada Syekh Ismail, dia kata apa? Yakni doa-doa tambahan selain daripada apa yang sudah ditetapkan Nabi SAW dalam pelajarannya. Dan sebagaimana maklum, dalam tasyahud boleh menambah doa-doa yang lain seberapa banyak yang mahu. Tetapi jika dia bersemayang munfarid, dia semayang seorang. Kalau menjadi imam, mestilah dengan kerelaan para makmumnya. Sebab kalau dia nak baca panjang, mana yang telah disyaratkan mengenai memanjangkan solat, wallahu alam. Baik. Dan ketahuilah bahawa doa ini mustahab, dianjurkan dan bukan wajib. Jadi doa lepas daripada lepas daripada selawat Ibrahimiyah itu sunat dan bukan wajib, dan dituntut memanjangkannya kecuali jika dia menjadi imam. Jadi orang yang jadi imam, dia tak boleh panjangkan. Bukan setakat doa ini saja. Begitu juga zikir-zikir dalam rokok, dalam sujud, dia tak boleh panjangkan. Kecuali yang mana disebutkan tadi, kalau maksudnya dengan kerelaan makmum itu lain cerita. Tapi imam, dia tidak boleh memanjangkan untuk tempat-tempat ini. Dia boleh berdoa apa saja, baik dari urusan akhirat maupun dunia. Boleh juga dia berdoa dengan doa-doa ma'thurat. Ma'thurat ini yang bersumber daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaf. Dia juga boleh berdoa dengan doa-doa yang dikarangnya sendiri. Tetapi doa yang ma'thurat lebih afdal. Ini Manawi ingatkan kita. Kita kena dahulukan doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara yang ma'thurat pula, ada yang sesuai dengan keadaan di sini, ini tasyahud, dan ada pada selainnya. Maka lebih afdal apa yang khusus untuk di sini. Jadi Manawi nak ingatkan kita di sini, selepas daripada kita membaca selawat Ibrahimiyah ini, ada doa datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia didahulukan daripada yang lain. Baca yang ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita nak baca apa yang kita nak baca, bacalah. Dan telah sabit juga pada tempat ini banyak doa-doa yang lain, di antaranya apa yang kita riwayatkan dalam kedua sahih Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba' min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid dajjal." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang kamu selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah ia berlindung diri dari 4 perkara. Daripada siksa neraka Jahannam, daripada siksa kubur, daripada bencana hidup dan mati, dan daripada bahaya Al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, hadirin Allah sekalian, Imam Nawawi diambil hadis daripada, diletakkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an tentang 4 perkara yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi kata apabila salah seorang dari kamu selesai baca tasyahud akhir, dia dah habis baca tahiyat, dah habis baca selawat Ibrahimiyah, hendaklah ia berlindung diri daripada 4 perkara. Berlindung diri daripada 4 perkara. Pertama, daripada azab, daripada siksa neraka Jahannam. Yang kedua, daripada siksa kubur, daripada bencana hidup dan mati, dan daripada bahaya Al-Masihid Dajjal. Para jemaah sekalian, kalau kita tengok dalam hadis ini, yang pertama sekali Nabi ingatkan kita untuk berlindung daripada neraka, daripada
daripada api neraka. Bahkan kita sentiasa dalam hadis Nabi SAW ingatkan kita, tadi kita lepas daripada subuh tadi, untuk baca apa? Allahumma ajirni minan nar. Baca Allahumma ajirni minan nar. Dan kita nak minta selamat daripada neraka ni, kita baca 7 kali. Disebutkan baca 7 kali ni sebenarnya minta berlindung daripada 7 neraka. Nah, bila kita baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ini sebenarnya neraka menjawab apa yang kita kata. Bila kita kata Allahumma ajirni minan nar, neraka akan menjawab, selamatkan dia daripada aku. So, itu pastikan. Jangan tinggal baca doa ni lepas daripada sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh baca. Neraka akan menjawab, minta ya Allah selamatkan dia daripada aku. Jadi 7 tu akan menyahut. Bila kita baca 7 kali, 7 pintu tu akan menyahut, ya Allah selamatkan dia daripada aku. Ini kita baca lepas daripada sembahyang. Dan sebelum daripada habis sembahyang tu, kita baca juga. Ini yang kita baca dalam tahiyat. Kerana neraka ini pada jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. So itu Nabi kata minta berlindung daripada neraka. Kerana neraka ini pada jemaah sekalian, siksa dia, Allah sediakan orang yang masuk dalam neraka ni, dia tidak dapat berehat daripada azab. Kalau dekat dunia ni orang sakit, ada ketika, ada waktu dia makan ubat, dia tidur, dia rehat. Tapi dalam neraka tidak ada waktu untuk berehat. Ni dalam neraka ni, kekuasaan Allah. Allah boleh jadikan orang tu tak dapat rehat daripada azab. Ini yang Allah sediakan ketika dalam siksaan daripada api neraka. Orang yang masuk dalam neraka ni, dia tak dapat berehat daripada azab. Jadi sebab itulah Nabi ajar kita minta berlindung daripada siksa api neraka. Kemudian daripada siksa kubur. Daripada siksa kubur. Jadi kubur ini, dan kita kena ingat, kubur ini adalah satu, dikatakan apa, perpindahan seorang daripada alam dunia, dia menjadi apa, pertengahan antara alam akhirat dan alam dunia, adanya alam barzakh. Barzakh ini dia apa ni, dia sama ada apa, raudatun min riyadil jannah. Dia boleh jadi taman-taman daripada syurga, ataupun dia boleh jadi lubang-lubang daripada api neraka. Dan disebutkan Allah Subhanahu, dan kita kena ingat, walaupun di sini Nabi SAW mengingatkan kita, wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Tapi sebenarnya tak semua orang mati dikebumikan dalam kubur. Tak semua orang mati dikebumikan dalam kubur. Ada orang mati lemas di lautan, kita tengok tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Ada orang mati ketika dia masuk hutan, di baham binatang buas, langsung tak jumpa mayat dia. Inilah yang berlaku. Azab di alam barzakh ini, ataupun nikmat ini, pasti akan sampai dan akan berlaku. Ini nak menunjukkan kita bahawa apa? Tentang sabitnya tentang azab dan nikmat yang berlaku di alam barzakh. Sebab ada yang menafikan. Dia kata mana ada nikmat, mana ada azab ketika di alam barzakh. Tapi kalaulah tidak ada, kenapa Nabi berlindung? Kalau tidak ada, kenapa Nabi minta kita berlindung tentang perkara ini? Ini nak menunjukkan tentang wujudnya kehidupan di alam barzakh itu. Adanya kehidupan di alam barzakh. Dan macam mana dalam hadis ini adalah dalil yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Dan kemudian bila kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran apa yang berlaku kepada Fir'aun laknatullah dan pengikut-pengikutnya. Kerana kita tahu Fir'aun ini, dia telah mengejar, tak lama lagi kita akan sambut hari Muharram yang dikatakan sebagai hari Ashura. Nabi Musa alaihissalam ketika bersama dengan Bani Israel telah dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentera dia. Apa yang berlaku ketika Nabi Musa alaihissalam tiba di tepi Laut Merah? Allah Subhanahu wa taala
telah memerintahkan Nabi Musa. Masa itu dia tidak ada lagi jalan keluar. Depan Laut Merah, belakang tentera Firaun. Mana nak pergi? Maka ketika itulah Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkat dia kepada Laut Merah itu. Maka terbelahlah Laut Merah. Maka menyeberangilah Nabi Musa dan Bani Israel. Ketika itu Firaun bila sampai pun dia pun menyeberang. Bila Nabi Musa dan Bani Israel telah selamat ke seberang, Firaun berada di tengah dan Allah perintahkan laut untuk tutup. Ketika tutup itulah Firaun dan pengikut-pengikut dia telah lemas di dalam Laut Merah. Apa yang berlaku? Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan perkara ini dalam Al-Quran. Naru yu'raduna 'alaiha quduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Allah ceritakan apa yang berlaku kepada Firaun itu dan pengikut dia. Walaupun Firaun itu mati lemas dalam Laut Merah, tapi Allah kata apa? Mereka didedahkan kepada bahang api neraka pada waktu pagi dan petang. Dan ini semasa mereka berada dalam alam barzakh. Dan pada hari berlakunya kiamat, diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab siksa api neraka yang seberat-berat. Jadi pada jemaah sekalian, pagi dan petang. Dan sebab itulah kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW melalui satu tempat, kalau kita berada di Mina, ada satu tempat nama dia Wadi Muhassir. Wadi Muhassir di Mina itu, yang tempat jemaah haji melakukan melontar itu, ada satu tempat nama dia Wadi Muhassir. Bila Nabi SAW lalu di Wadi Muhassir itu, Nabi pukul tunggangan Nabi supaya cepat lalu. Apa yang berlaku? Sahabat Nabi beritahu, Abraha dengan tenteranya sedang diazab di sini. Ini adalah Wadi Muhassir. Sebab itu kita, pada jemaah sekalian, tempat-tempat yang turunkan azab ini, pergi itu seperti laut mati di Jordan. Tempat Allah musnahkan kaum Nabi Lut alaihissalam. Inilah tempat-tempat azab. Sebab itu bila lalu Nabi kata, Nabi cepatkan. Sebab apa? Tentera Abraha sedang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat ini. Jadi apa? Walaupun kita tengok tempat terkosong, sebenarnya apa? Abraha sedang diazab dengan tentera dia. Sebab apa? Dia berada di alam barzakh. Jadi sebab itulah alam barzakh ini tak kira lah. Dia mati dikuburkan ke, dia mati di bahang binatang buas ke, dia mati lemas ke, dia mati kalau kita tengok ada orang rentung, tak jumpa, habis semua. Tapi azab dan nikmat ini pasti akan sampai. Itulah Nabi SAW ingatkan kita untuk berlindung daripada azab neraka, daripada azab kubur. Kemudian dan Nabi SAW sebutkan pertama azab kubur, azab neraka. Kerana ini na'udzubillah, ini yang kita cukup takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di dalam sayyidu doa Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita boleh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang paling utama sekali. Bahkan kita ingat balik, mudah-mudahan Allah kurniakan kita tidak ada doa yang lain yang disunatkan kita untuk baca seketika tawaf ni. Ketika tawaf ni kita digalakkan berdoa daripada rukun Yamani sampai ke Hajarul Aswad. Daripada Hajarul Aswad ke rukun Yamani itu kita nak baca apa doa, bacalah. Tetapi bila sampai pada rukun Yamani, tidak ada doa yang lain dianjurkan Nabi melainkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan minta kita diselamatkan daripada azab api neraka. Tengok pada jemaah sekalian. Azab neraka ini adalah satu yang Nabi ajar kita untuk membacanya. Dan ini apatah lagi bila kita berada di dalam tahiyat sebelum daripada memberi salam. Kemudian Nabi SAW menyebutkan pada fitnatul mahya wal mamat, daripada bencana hidup dan mati. Daripada hidup dan mati. Ada yang menyebutkan fitnah
kehidupan ini ada dikatakan anak-anak. Ada dikatakan fitnah kehidupan ini adalah daripada harta. Itu Allah sebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi ini yang kita minta berlindung. Dan disebut, ada ulama menyebutkan, dikatakan fitnah kehidupan ni apa? Dikatakan kehidupan adalah semua perkara yang memalingkan seorang itu daripada buat taat kepada Allah Ta'ala. Semua perkara yang memalingkan seorang itu daripada buat taat kepada Allah Ta'ala, itulah sebenarnya fitnah ketika di dunia. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita di dunia ni untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu biasanya untuk beribadat kepada aku. Tapi bila dia hidup kat dunia, dia tak tahu apa yang patutnya dibuat, ataupun dia difitnahkan dengan perkara-perkara ini sampaikan dia tidak dapat buat taat kepada Allah Ta'ala. Jadi inilah yang Nabi SAW ajar pada kita supaya berlindung daripada fitnah. Fitnah di mana? Fitnah kehidupan ini. Fitnah kehidupan ini. Dan kemudian dikatakan, Nabi sebutkan di sini juga tentang fitnah bencana hidup dan juga mati. Disebutkan mati di sini, ada yang ada ulama juga yang menyebutkan tentang apa? Ketika roh tu nak keluar. Dikatakan inilah peluang yang diambil oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Ada dalam riwayat yang menyebutkan, dikatakan tentang fitnah kematian ini ialah tentang datangnya dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, untuk menyoal. Fitnah ini datang, iaitu datangnya Munkar dan Nakir. Jadi kita kena ingat, bila Munkar dan Nakir ini datang untuk menyoal, jadi ini adalah satu perkara yang kita kena ingat. Dan ini soalan, dia bukan berdasarkan hafalan. Bila berada di alam barzakh, bila datangnya Munkar dan Nakir soal tentang siapa Tuhan kamu, apa semua itu, jawapan bukan berdasarkan hafalan, tapi jawapan itu berdasarkan amalan. Maksudnya siapa yang beramal, dia boleh jawab. Kalau siapa yang tidak beramal, maka dia tidak boleh jawab. Itulah antara yang sepatutnya kita, kalau kita pergi sepadalah hadis Nabi SAW, galakkan kita untuk sembahyang jenazah. Dalam hadis Nabi kata apa? Siapa sembahyangkan jenazah, dia dapat 1 qirat. Siapa sembahyangkan jenazah, dia akan dapat 1 qirat. Dan siapa yang ikut jenazah sampai dikuburkan, dikebumikan, dia akan dapat lagi 1 qirat. Jadi sahabat radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, 1 qirat tu apa? Lalu Nabi kata apa? 1 qirat itu adalah sebesar bukit Uhud. Jadi sebab itu ini kelebihan orang yang sembahyangkan jenazah. Kalau kita ada peluang, kita sembahyangkan jenazah. Kita sembahyangkan jenazah. Sebab itulah ada ulama dia ingatkan kita dah. Mudah-mudahan. Dia kata apa? Kalau kamu pergi ziarah Madinah itu, bila kamu pergi ke bukit Uhud tu, tengok dia betul-betul. Tengok dia betul-betul. Bukit Uhud ini, Nabi kata daripada gunung-gunung syurga. Dan dia banyak berkaitan dengan ibadat kita. Antaranya hadis ini. Nabi kata apa? Siapa yang semayangkan jenazah, dia akan dapat 1 qirat. Wallahualam disebutkan bukit Uhud ni panjang dia 7 km. 6 ke 7 km lebih kurang. Dan lebar dia 3 km. Berapa besarnya pahala orang yang semayangkan jenazah. Dan kemudian orang yang diikut jenazah sampai dikebumikan, dia dapat lagi 1 qirat. Jadi para jemaah sekalian, bukan setakat kita pergi saja. Dalam riwayat itu dikatakan sepatutnya kita doakan juga jenazah itu. Bila dah dikebumikan, antaranya yang sepatutnya kita buat adalah berdoa untuk dia. Antaranya adalah Allahumma tsabbithu. Ya Allah, tetapkan dia. Katakan kenapa kita baca doa ini? Supaya dia dapat jawab soalan Munkar dan Nakir. Itu soalan apa ni, ini antara pertolongan-pertolongan boleh kita berikan bila kita dah pergi ziarah ke kubur, bila kita ikut jenazah tu sampai ke kubur. Jadi untuk menjawab soalan Munkar dan Nakir ini, dia perlu kepada amalan seorang itu ketika dia hidup di dunia. Bencana hidup dan mati. Jadi berada di alam barzakh ini, itulah ada sahabat dia bila lalu di kubur,
Dia kata apa? Di sinilah permulaan. Kalau di sini bahagia, seterusnya lah lebih-lebih lagi akan berbahagia. Sebab alam barzah ni perhentian yang pertama. Dia berada antara dunia dan akhirat. Dia berada di tengah-tengah. So, itulah sama ada dia jadi taman-taman syurga ataupun dia jadi lubang-lubang daripada api neraka. Jadi, itu sahabat kata apa? Kalaulah berjaya di sini, seterusnya lebih-lebih lagi akan berjaya sehinggalah ke syurga. Tapi kalau permulaan dah kena azab, jadi lubang daripada lubang api neraka, apatah lagi ke peringkat yang seterusnya. Orang yang berada pada taman-taman syurga, dia akan kata, Ya Allah, segerakanlah hari kiamat. Sebab apa? Nak masuk syurga. Tetapi orang yang sedang diazab, dia kata, jangan, takut. Sebab apa? Dia tahu peringkat seterusnya lagi teruk lagi. Jadi sebab itulah, Nabi ajar kita di dalam selepas daripada tahiyat ini, untuk berdoa dengan perkara yang sangat penting ini. Sama ada jadi taman-taman syurga, sejauh mata memandang. Allahu Akbar. Tengok berapa mata, kalau kita fikir logik lah. Mata kita berapa jauh. Sebab di dunia ni orang macam-macam. Ada yang pakai cermin mata, ada tak pakai cermin mata. Tapi kita tak ada, bahkan kita ingat balik, kita dekat dunia ni, kita tak beri kekuatan kepada, Allah tak beri pada mata kita. Tetapi ingat, bila seorang itu dimasukkan dalam syurga, bila seorang itu dia masuk ke syurga, mudah-mudahan kita semua, amin amin ya rabbal alamin, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang masuk syurga tu dia rasa syurga dah cukup hebat, tapi sebenarnya ada lagi satu, dia dapat melihat Allah Ta'ala. Itu dikatakan orang yang masuk syurga ni, Allah akan beri kekuatan dia untuk dia melihat Allah Ta'ala. Ini nikmat yang paling besar. Ingatkan syurga tu dah cukup nikmat dia, rupanya ada lagi satu, iaitu boleh melihat Allah. Jadi taman-taman syurga ni boleh jadi sejauh mata memandang, luas dia, dan dia boleh jadi sesempit-sempitnya. Orang yang berada taman syurga seluas-luasnya. Ada pun yang berada di dalam lubang-lubang api neraka, dia akan disempit-sempitkan. Disempit-sempitkan. Jadi itulah yang menyebabkan Nabi ajar kepada kita tentang doa ini. Dan kemudian Nabi SAW sebutkan daripada bahaya Al-Masih Dajjal dan daripada bahaya Dajjal. Ini kita kena ingat, jemaah sekalian. Disebutkan dalam oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, Al-Masih ni ada dua. Satu Masih Dajjal, iaitu Dajjal. Dan lagi satu nama dia Masihul Huda. Ini semua tanda-tanda besar hari kiamat. Ini kita kena ingat. Jadi tanda-tanda hari kiamat ni para ulama menyebutkan dia ada beberapa peringkat. Dia kata ada tanda-tanda tu yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia dah berlalu. Ada tanda-tanda sedang berlaku dan ada tanda-tanda tu akan berlaku. Dan dipecahkan pula, tanda-tanda kiamat ini ada alamatul sughra dan ada alamatul kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda yang besar. Dan dikatakan antara tanda-tanda yang telah berlaku banyak. Antaranya tak lain tak bukan kewafatan Rasulullah SAW. Sebab Nabi beritahu pada kita sangat hampirnya kebangkitan Nabi dengan hari kiamat. Dan ini telah berlalu. Ada yang sedang berlaku. Tanda-tanda kiamat itu ada yang sedang berlaku. Antaranya dalam hadis Nabi beritahu pada kita apa dia? Akan berlaku satu zaman perempuan lebih banyak daripada lelaki. Ada waktu tu perempuan lebih banyak daripada lelaki. Dan dikatakan ulama ketika mensyarahkan hadis ini, dikatakan berlakunya banyaknya perempuan daripada lelaki. Pertama dia kata sebab apa? Kelahiran perempuan tu dinisbahkan lelaki cukup besar. Kadar kelahiran perempuan, lahir perempuan, baru lelaki, perempuan, lelaki. Jadi kadar kelahiran tu yang pertama. Yang kedua, ada disebut oleh para ulama, dikatakan banyak berlakunya peperangan. Biasanya pergi perang lelaki. Jadi bila lelaki mati, yang tinggal perempuan. Jadi ini antara dikatakan banyaknya perempuan daripada lelaki. Jadi itu juga dikatakan zaman itu, masa itu terlalu cepat. Seperti kita lah. Daripada satu Jumaat kepada Jumaat yang berikutnya terlalu
terlalu pantas. Sekarang ini terlalu cepat waktu berlalu. Dan yang belum tanda-tanda yang belum berlaku antaranya ialah Dajjal. Jadi Dajjal ini dia adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi sebab itulah disebutkan dalam satu riwayat, setiap Nabi itu akan beri amaran peringatan kepada umat dia tentang Dajjal ini. Bahkan Nabi SAW ajar pada kita, beritahu kepada kita, terutamanya kita kena ingat bahawa hari kiamat ini, hari akhirat ini, dia akan berlaku pada hari Jumaat. Kita kena ingat. Dalam hadis Nabi beritahu, sebab itulah ketika Nabi SAW berada di atas mimbar, ada seorang tu dia masuk, dia kata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat?" Nabi tengah berkhutbah. Nabi tak kata, Nabi tak beritahu bila berlakunya kiamat. Tapi yang Nabi beritahu apa? Nabi soal pada dia balik, apakah persediaan engkau untuk menghadapi kiamat? Maksudnya kita kena ingat, kiamat pasti berlaku. Dan disebut oleh para ulama, dia kata, kiamat ini, sama ada kiamat yang betul-betul kiamat itu, ataupun tiap-tiap orang ada kiamat dia sendiri. Bila kiamat seorang itu, bila dia meninggal dunia, maka telah berdirilah kiamat untuk dia. Jadi sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita, bila apatah lagi kita bertepatan lagi di Jumaat, kita digalakkan untuk baca suratul Kahfi. Dan ada lagi satu, bukan setakat baca. Nabi ingatkan kita supaya apa? Menghafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Nabi kata, siapa yang menghafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi, dia akan terpelihara daripada Dajjal. Sebab itu para jemaah sekalian, kita jangan lupa, bukan setakat baca je, hafal. Kau boleh hafal semua, paling kurang pun ayat pertama sampai 10, iaitu sampai Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pastikan kita hafal 10 ayat yang pertama daripada suratul Kahfi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada Dajjal. Kalau kita tak berjumpa Dajjal pun, Allah selamatkan kita daripada Dajjal. Apa yang dimaksudkan dengan Dajjal? Dajjal kecil. Sekarang ni kalau kita tengok ajaran sesat ini, macam mana kita tengok ada fakta apa dikeluarkan yang terbaru ini, ada kumpulan, dia kata sebenarnya Nabi itu sendiri Allah, dia kata. Nabi itu sendiri Allah, dia kata. Allah macam-macam. Ini pun boleh berlaku. Memang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini para jemaah sekalian, dikatakan ada dua tadi kita disebut oleh para ulama, ada Masihud Dajjal, iaitu Dajjal yang akan timbul, akan keluar pada akhir zaman, dan dia mendakwa diri dia Tuhan. Dia mendakwa diri dia Tuhan. Dan dikatakan pada waktu itu Dajjal ini dia keluar pada waktu masa yang cukup manusia dalam kesusahan, marau yang berpanjangan. Jadi sebab itu dia akan keluar, dan antara yang dia akan mempengaruhi orang. Orang akan menganggap dia Tuhan. Dia boleh menyuruh langit menurunkan hujan. Ini akan berlaku. Dan dikatakan Dajjal ini akan berjalan di seluruh dunia. Cuma yang dia tak boleh masuk Mekah dan Madinah. Maksudnya tempat-tempat lain semua dia akan sampai. Jadi sebab itulah Nabi SAW ingatkan kita untuk berlindung daripada Dajjal. Al-Masih, Dajjal ini, itu yang pertama. Yang kedua, Masihul Huda. Masihul Huda itu dimaksudkan dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Isa inilah pada akhir zaman dia akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa akan diturunkan pada akhir zaman. Jadi ini tanda-tanda besar hari kiamat, bahawa akan keluarnya Dajjal dan akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan yang menakjubkan, kata ulama, Nabi Isa ini, bila disebut Nabi Isa, dia kata Nabi Isa ini dia seorang nabi. Dia seorang nabi. Dan dikatakan bila nabi-nabi ini tahu tentang kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdoa kepada Allah Taala supaya mereka jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa ini dia bukan setakat nabi, dia pun jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan ada ulama menyebutkan Nabi Isa ni akan sembahyang di Masjidil Haram, tapi yang menakjubkan dia akan sembahyang di belakang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan hebatnya. Sebab itu dikata ini kelebihan orang yang jadi imam di Masjidil Haram. Jadi Nabi Isa akan sembahyang di belakang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tanda-tanda besar dia, maka akan keluarnya Dajjal. Jadi Dajjal ini dia memang menyesatkan manusia dan dia tidak boleh masuk Mekah dan Madinah kerana Mekah dan Madinah ini dikawal oleh para malaikat. Itu dikatakan orang munafik yang berada di Madinah dia akan keluar. Sebab Dajjal tak boleh masuk, dia berkemah di luar daripada Madinah, ke orang munafik itu sendiri yang akan keluar. Jadi inilah yang Nabi SAW ingatkan kita untuk berlindung daripada 4 perkara ini, daripada siksa neraka Jahannam, daripada siksa kubur, daripada fitnah hidup dan mati, dan daripada bahaya Al-Masihid Dajjal. Itulah para jemaah sekalian, kita berada pada hari Jumaat ini. Itulah disebutkan juga hari Jumaat ini, nama hari kiamat tu banyak. Dikatakan nama hari kiamat tu banyak. Antaranya kalau kita tengok pada rukun iman itu, antaranya adalah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi apa semua, dan ada juga beriman kepada hari akhirat. Dan sebenarnya apa? Dinamakan hari Jumaat itu salah satu bernama dari akhirat, maksud inilah hari yang terakhir di dunia. Bila hari yang terakhir, maksud selepas berlakunya kiamat itu, maka tidak ada lagi hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, dah tak ada lagi dah. Terhentilah kiraan hari itu. Maka ini yang kita cukup takut, kerana ini antara fitnah hari yang paling besar itu adalah keluarnya Dajjal. Dalam riwayat yang lain berbunyi, apabila seorang kamu selesai membaca tasyahud, hendaklah dia berlindung diri dari 4 perkara. Hendaklah dia membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung diri denganmu daripada siksa neraka Jahannam. Siksa neraka Jahannam. Daripada siksa kubur, daripada bencana hidup dan mati, dan daripada bahaya Al-Masih Dajjal. Itu dikatakan Jahannam ini, maksud Jahannam adalah tentang dalamnya neraka itu. Dalamnya neraka. Itu pernah Nabi SAW bersama dengan sahabat dengar satu benda jatuh. Nabi kata, tahukah kamu apa itu? Mereka kata, tak tahu ya Rasulullah SAW. Nabi kata, itulah satu benda yang dilepaskan di mulut neraka dan dia sampai ke dasarnya selepas 70 tahun. Itu kita kena ingat, neraka ini dia macam syurga. Maksudnya apa? Daripada kedudukan dia. Kerana neraka ni makin dalam makin dahsyat. Sebab itu neraka ni didarakat. Lapisan yang paling bawah tu paling dahsyat sekali. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini berada pada lapisan yang paling bawah sekali. Adapun syurga dia darajat. Neraka darakat, adapun syurga tu darajat. Jadi darajat ini tingkatan yang paling tinggi, paling hebat sekali. Tapi neraka yang paling bawah sekali, itulah yang paling dahsyat. Sebab itu Nabi ajar kepada kita dalam doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung diri denganmu daripada siksa neraka Jahannam. Wa min azabil qabr, yang kita sebut tentang bermulanya alam barzah selepas orang itu mati. Antara fitnahnya adalah datangnya malaikat dan dia boleh jadi lubang daripada api neraka dan dia boleh jadi daripada taman-taman syurga. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada bencana hidup dan mati, dan daripada bahaya Al-Masih Dajjal yang nak merosakkan manusia dan dia mendakwa diri dia Tuhan. Jadi Nabi SAW ajar pada kita tentang doa ini. Apa? Bila kita berdoa pada tahiyat ini, dia adalah tempat mustajab doa. Jadi pastikan pada jemaah sekalian, kita jangan tinggalkan untuk baca doa ini lepas daripada kita baca apa? Selawat Ibrahimiyah. Jadi pada jemaah, para hadirin boleh
Ikut saya baca ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi pada jemaah sekalian, ini adalah satu tempat yang sepatutnya kita jaga untuk berdoa. Ini satu tempat yang kita sebelum daripada beri salam itu kita bacalah doa. Dan tadi kita dah sebut tentang tempat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa tempat tadi dan antaranya sebab itulah kita berdoa. Ada pun yang lain-lain pada jemaah sekalian, bahkan Imam Nawawi sebutkan di sini tentang apa? Kalau kita yang tadi ingatkan oleh terjemah tadi apa? Jadi imam dia tak boleh baca panjang-panjang. Jadi dikatakan bila seorang itu sembahyang, dia kata sembahyang ini dia kata apa? Ada mutabaqah, ada mutaba'ah, ada muwafaqah. Jadi bila kita sembahyang ini, kita tak boleh mendahului imam. Jadi kalau kita mendahului imam, sembahyang kita tak sah. Begitu juga bila kita sembahyang, kita tidak boleh bertepatan dengan imam. Imam takbir, kita takbir. Itu juga batal sembahyang kita. Imam belum takbir, kita takbir. Batal sembahyang kita. Imam belum rokok, kita dah rokok dulu. Batal sembahyang kita. Tapi yang kita dibolehkan muwafaqah. Ada satu tempat dalam sembahyang ini kita boleh muwafaqah. Muwafaqah ni apa? Mesti bertepatan dengan imam. Iaitu bila imam kata amin, kita pun kata amin. Ini memang dituntut. Memang dituntut kita untuk bersama dengan imam. Ada pun yang lain-lain kita kena mutaba'ah, kena ikut imam. Tapi disebut oleh para ulama, ini kita ikut imam semua. Lepas imam takbir, kita takbir. Lepas imam rokok, kita rokok. Itu semua kita ikut imam. Tetapi dia kata apa? Ada satu tempat, kalau kita tak ikut imam pun tak ada masalah. Dia kata tempat itu di mana? Adalah ketika beri salam. Dia katakan, kalau kita banyak kita nak doa, imam dah beri salam. Imam dah beri salam. Tapi kita banyak lagi kita nak doa. Kita boleh teruskan berdoa. Sebab inilah tempat mustajab doa. Jadi kalau kita banyak nak doa lagi, memang imam tak boleh baca panjang. Kalau Nabi suruh imam tu jaga, tengok makmum dia macam mana. Tapi bagi kita yang makmum, kalau kita nak banyak doa kita, bukan setakat kita baca doa yang ma'thurat. Ada doa-doa yang lain lagi kita nak baca. Jadi imam dah beri salam. Jadi Imam Nawawi kata di sini kita boleh teruskan berdoa walaupun kita lambat memberi salam. Jadi ini adalah satu tempat yang sepatutnya kita semua ambil peluang untuk berdoa. Satu tempat. Bahkan dengan ada ulama yang tentang apa? Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pegang tangan Muaz. Pegang tangan Muaz. Ini kena ingat pada jemaah sekalian, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Muaz ini seorang sahabat yang cukup hebat. Antara sahabat-sahabat kibar sahabat. Dia adalah seorang sahabat yang cukup hebat. Apa berlaku? Nabi pegang tangan dia. Nabi telah ucapkan satu kalimat. Nabi kata apa? Ya Muaz. Wahai Muaz, sungguhnya aku sayang kepada engkau. Allah Akbar. Muaz ini hidup. Nabi kata Nabi sayang pada dia. Nabi kata pada dia, jangan sekali-kali kau tinggalkan lepas sembahyang. Jangan sekali-kali kau tinggalkan lepas sembahyang. Baca doa ini. Baca apa dia? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada disebutkan para ulama begini pada jemaah sekalian. Dia kata, Nabi kata apa? Wahai Muaz, aku sayang kepada engkau. Jangan sekali-kali kau tinggalkan doa ini. Lepas sembahyang. Jadi dimasukkan lepas sembahyang ini, ada ulama menyebutkan lepas sembahyang ini maksudnya sebelum daripada beri salam. Maksudnya selepas termasuk daripada sebelum beri salam ini jangan tinggal baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada juga yang menyebutkan lepas daripada sembahyang lepas beri salam. Jadi para jemaah kalau boleh kita buat dua-dua. Sebelum beri salam pun kita baca dan juga lepas beri salam pun kita baca. Jadi jangan tinggal pada jemaah sekalian. Antara doa yang sepatutnya kita baca adalah
Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita letakkan doa ni juga, kita baca juga doa ni sebelum daripada memberi salam. Sebab apa? Ini adalah tempat mustajab doa. Jadi disebut oleh para ulama, dia kata apa? Nabi nak tunjukkan kita. Sebab Nabi tadi apa? Nabi kata wahai Muaz. Jadi dikatakan dikatakan Nabi buat ini cukup menakjubkan, kata ulama. Sebab apa? Dikatakan kalau kita cakap dengan orang, nanti buat benda ni, itu biasa je dia kata. Tapi kalau ada orang pegang kita, orang pegang kita, lepas tu dia cakap sesuatu perkara, ni bukan perkara kecil. Itulah kita pada jemaah sekalian, jangan tinggalkan. Sebenarnya Nabi bukan pesan untuk Muaz saja, kepada kita semua untuk berdoa dengan doa ini pada jemaah sekalian. Kalau boleh kita buatlah, jangan kita tinggalkan untuk membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika pada tempat yang cukup tajab ini pada jemaah sekalian. Jadi ini adalah tempat sepatutnya kita apa-apa doa. Bahkan saya pernah, kita semain dekat Masjid Nabawi tu, kita pernah dengar, sebab mic tu kuat dan dia boleh tangkap suara imam tu. Pernah dengar Syekh Ali Abdul Rahman Al-Huzaifi hafizahullah, dia baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi pada jemaah sekalian, sebenarnya apa? Ini tempat yang tak boleh kita lepaskan peluang untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu. Ada ulama dia himpun, amat menarik. Ulama ni dia himpun, dia kata ada tempat-tempat yang mustajab doa, ada waktu-waktu yang mustajab doa. Ada ulama dihimpulkan keadaan ini. Dia kata apa? Antara tempat-tempat mustajab doa, kita kena pergi tempat itu. Pergi mana? Pergi Mekah. Kan? Berada di Multazam. Multazam tu apa? Antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Ini tempat mustajab doa. Itu kalau kita ada peluang. Doa Allah bagi kita peluang pergi Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Multazam. Tapi ingat, Multazam ni antara pintu Kaabah dan Hajarul Aswad. Tapi masalah dia, berapa ramai boleh berada di Multazam? Sikit dia, berapa orang je yang boleh berada di Multazam. Kemudian antara Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Dan juga tempat tawaf, tempat sa'i, berada di Arafah, tempat di Arafah, padang Arafat pada hari Arafah, berada di Muzdalifah, berada di Mina. Jadi tempat-tempat mustajab doa. Tapi ada waktu-waktu mustajab doa. Itu tempat tak semua orang dapat. Tapi ada waktu mustajab doa. Contohnya antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah kita dah lalu. Ini adalah tempat waktu mustajab doa. Begitu juga sepertiga malam yang terakhir. Ini masa mustajab doa. Dalam hadis Nabi SAW beritahu, Allah berfirman, siapa minta aku bagi, siapa minta ampun aku ampunkan, siapa berdoa aku kabulkan. Begitu juga dikatakan pada hari Jumaat ini. Dikatakan ada satu waktu bila kita berdoa dimustajabkan oleh Allah Ta'ala. Waktu itu bila? Majoriti ulama mengatakan waktu itu ialah daripada selepas asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu mustajab doa, dan kita jangan lepaskan berjemaah sekalian. Daripada lepas asar sampai ni majoriti ulama kata sampai terbenamnya matahari. Dan ini lagi satu berjemaah sekalian, bila seorang sembahyang, bila dia sembahyang, dia berada pada waktu mustajab doa, tempat mustajab doa dia bila dia berada sebelum beri salam itu. Jadi kalau kita sembahyang, maksudnya sembahyang sunat ke sembahyang apa, yang fardu, maka berjemaah sekalian selepas daripada tahiyat itu, kita ambillah peluang untuk membaca doa-doa terutamanya yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi ingatkan kita, jangan kita tinggalkan untuk baca doa-doa ini selepas daripada kita membaca selawat Ibrahimiyah. Bacalah doa ini sebelum daripada kita memberikan salam. Sebab ini adalah tempat untuk kita memohon kepada Allah tentang perkara-perkara yang cukup besar.
cukup besar ini. Yang itu yang pertama apa dia? Minta selamat daripada neraka, kemudian daripada kubur, daripada bencana hidup dan mati, dan daripada fitnah tentang Dajjal ini yang keluar pada hari kiamat. Jadi pada jemaah sekalian, mudah-mudahan memberi kepada kita dapat kita amalkanlah tentang doa ini. Doa ini adalah sebenarnya untuk keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Tak lain tak bukan mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita takut, tak lain tak bukan yang boleh menyelamatkan kita, tak lain tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita ambillah peluang untuk membaca doa ini. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi, dan kami meriwayatkan pada kedua sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam solat begini. Dan ini pula tadi kita baca doa diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dan ini pula diriwayatkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah. Jadi Aisyah kata apa? Dia kata apa? Dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini tentang dalam solat. Jadi pada jemaah sekalian, ada lagi yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi yang mudah-mudahan kita akan tengok pada majlis akan. Wallahu alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kita akhiri kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min qahri rijal min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rawahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.